Sejahtera, akhirnya Istana Negara mula buka mulut, mula mendedahkan dan mula mahu keputusan segera daripada parti-parti politik. Dan kita ingin ucapkan kepada Anwar Ibrahim tahniah dan syabas kerana semakin hari selangkah demi selangkah masuk ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Menurut pendedahan yang kita terima, maklumat terkini yang kita terima daripada rakan di Istana Negara yang melaporkan dari Istana Negara, dikatakan bahawa pengelola Bijaya Diraja, iaitu Diraja Istana Negara, iaitu Ahmad Fadil Samsudin, telah pun mengatakan Baginda Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mahu supaya calon Perdana Menteri dapat diberitahu dengan segera kepada Baginda yang di-Pertuan Agong. Beliau berkata, pemegang kata pengelola Bijaya Diraja ini, beliau berkata yang di-Pertuan Agong mahu ketua-ketua parti dan gabungan yang menang banyak kerusi. Kata kunci yang mengatakan bahawa gabungan yang menang banyak kerusi ini sedang merujuk kepada siapa lagi kalau bukan gabungan Anwar Ibrahim Pakatan Harapan, yang merupakan gabungan yang paling banyak mendapat kerusi sebanyak 82 kerusi, berbanding Perikatan Nasional yang hanya dapat sebanyak 73 kerusi. Makna kata, Agong pun tahu siapa yang memenanginya selepas SPR menyerahkan keputusan rasmi tersebut. Ini bermaksud Agong sebenarnya memberi kenyataan atau hint, pada pendapat saya Agong sedang memberikan hint, clue bahawa ada antara mereka yang Baginda mahu cepat jadi Perdana Menteri untuk supaya keadaan ketidakstabilan politik tidak ada Perdana Menteri ini dapat diselesaikan dengan segera. Menurut laporan ini juga menyatakan bahawa Agong mahu makluman siapa yang dapat bentuk kerajaan dan calon Perdana Menteri diberikan dengan segera membentuk kerajaan sebelum jam 2 petang esok, iaitu hari Isnin. Baginda sebenarnya mahu sangat segerakan perkara tersebut. Selain daripada itu, Speaker Dewan Rakyat juga telah pun dititahkan untuk memohon perkara itu kepada pihak terbabit. Mengambil maklum keputusan PRU 15 semalam, Ahmad Fadil berkata Istana Negara telah menerima keputusan rasmi daripada SPR tengah hari ini dan telah menunjukkan tiada parti politik berjaya mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baru. Sehubungan dengan itu, menjunjung perkenaan yang di-Pertuan Agong, Istana Negara telah meminta kerjasama Azhar Azizan Harun, iaitu memohon supaya kepada ketua-ketua parti politik dan ketua gabungan parti politik yang mempunyai jumlah kerusi yang paling banyak untuk memaklumkan kepada Istana Negara mengenai gabungan parti yang telah bersetuju antara parti politik gabungan parti politik berkenan bagi pembentukan kerajaan baru. Kata kenyataan daripada laporan Istana Negara ini, ketua-ketua parti politik dan ketua gabungan parti politik tersebut akan diminta Azhar untuk memaklumkan mengenai gabungan parti yang telah dipersetujui masing-masing serta mengemukakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat yang menjadi calon Perdana Menteri kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang, iaitu Isnin 21 November, kata Ahmad Fadil dalam kenyataan tersebut. Keputusan PRU 15 menunjukkan Parlimen tergantung apabila tiada gabungan yang meraih majoriti muda, iaitu 111 daripada 220 kerusi. Jadi dengan ini saya dengan sukacitanya ingin memberitahu kepada semua yang mengikuti perkembangan terkini siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia ini, bahawa Agong mahu selewat-lewatnya esok diberitahu siapakah yang menjadi Perdana Menteri. Selain daripada itu, veteran DAP iaitu Lim Kit Siang menyarankan PH, PN dan Blok Borneo untuk bekerja sama. Veteran DAP Lim Kit Siang hari ini mencadangkan Pakatan Harapan PH dan juga Perikatan Nasional PN dan parti di Sabah serta Sarawak iaitu Blok Borneo membentuk kerajaan bersama di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.
Cadangan itu dilontarkan susulan status parlimen tergantung yang berlaku sekarang ekoran keputusan pilihan raya umum PRU 15 semalam. Kata Lim, Malaysia kini berada dalam era baru politik gabungan. Saya cadang kerajaan PH yang ada 82 dan PN 73 kerusi dan Blok Borneo 35 kerusi di bawah pimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah gabungan bagi memulihkan kemerosotan Malaysia dan menjadikan Malaysia sebuah negara hebat bertaraf dunia dan untuk melawan rasuah. Gabungan untuk menjadikan Malaysia hebat ini akan mempunyai 190 orang ahli parlimen yang melebihi 2/3 dari 222 kerusi Dewan Rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Lim yang tidak bertanding pada PRU kali ini berkata, dengan penguasaan majoriti mutlak itu, kerajaan gabungan terbabit boleh meminda perlembagaan Malaysia untuk mengembalikan hak-hak Sarawak dan Sabah kepada seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini mengumumkan keputusan rasmi PRU 15 yang menyaksikan tiada parti mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Oleh itu, parti politik yang mempunyai pendapat gabungan terbanyak perlu mengadakan gabungan untuk membentuk kerajaan. BN di bawah pimpinan pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi mencipta sejarah terburuk sekali apabila hanya memenangi 30 kerusi, dan sekarang ini beliau telah diasak oleh begitu ramainya pemimpin-pemimpin politik UMNO supaya letak jawatan dengan segera. Beliau dikatakan telah gagal membawa kemenangan, bahkan bukan sekadar itu, telah membawa imej yang tidak disukai oleh rakyat Malaysia. Dengan sentimen satu undi BN, satu undi Zahid yang telah berjaya menumbangkan Barisan Nasional. Ini kali pertama Barisan Nasional hanya dapat 30 kerusi, dan yang lebih teruk lagi, banyak gergasi dalam politik UMNO. Barisan Nasional tumbang dan hampir-hampir saja Zahid Hamidi turut menerima nasib yang sama, tumbang di Bagan Datuk. Karena setakat yang kita tahu, Zahid hanya mendapat sebanyak 300 lebih majoriti sahaja. Lim juga berkata, dengan pencapaian BN semalam, sewajarnya Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan memberi ruang kepada parti itu kembali kepada prinsip asalnya seperti dipegang 4 presiden terawal. Saya telah mulakan perjalanan politik saya 57 tahun lepas dalam hari-hari hegemoni UMNO dengan keretakan kecil saja sudah menjadi krisis nasional. PRU semalam mungkin kelihatan seperti satu bencana untuk Malaysia, tetapi sebaliknya ia patut dilihat sebagai pemangkin untuk Malaysia menjadi sebuah negara normal yang hebat dan bertaraf dunia, kata Lim Kit Siang. Itulah dia saudara, dua info menarik tentang politik Malaysia hari ini. Yang pertama, apabila Agong mahu disegerakan nama Perdana Menteri yang mungkin adalah Anwar Ibrahim. Yang kedua ialah apabila disarankan PH, PN dan Blok Borneo bekerjasama supaya dapat 2/3 daripada barisan kabinet parlimen untuk senang membuat apa-apa dasar melalui undian. Jumpa lagi, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.